Ya, jadi kita merata-rata lah kita tinggal ya. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan kita semua dipermudahkan perjalanan kita untuk datang menuntut ilmu, insya-Allah. Dan ingat tuan-tuan perempuan, setiap niat kita dan perbuatan kita, langkah kaki kita untuk datang ke sini semuanya Allah bagi pahala kepada kita, insya-Allah. Maka tuan-tuan istiqamahlah kita sentiasa meletakkan diri kita dalam keadaan menuntut ilmu, insya-Allah. Okey, baik, mari mulakan kelas ya. Sebab apa? Mungkin tuan-tuan perempuan lepas ni ada urusan lain pula ya, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita sekali lagi mengucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan peluang yang terbaik kepada tuan-tuan perempuan termasuk saya yang cakap ni untuk sama-sama kita berkumpul di rumah Allah ini, iaitu Dewan Utama Masjid At-Taqwa. Dan mudah-mudahan dengan keselesaan yang kita ada pada hari ini menyebabkan tuan-tuan dapatlah mempelajari sedikit sebanyak ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tajwid. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, dulu masa kecil-kecil kita belajar tak tajwid? Belajar, tapi tak banyak ataupun sikit-sikit aja. Belajar pun tak habis. Kadang-kadang mak ayah suruh pergi belajar 1 jam, setengah jam 40 minit tu kita main. Yang 15 minitnya kita belajar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Masa kecil-kecil kita nakal, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi sekarang ni kita semua dah dewasa, betul? Takkanlah perempuan ustaz 1 jam setengah, 1 jam saya nak main, nak leka-leka ustaz. Saya tak nak tumpukan perhatian. Setengah jam je nak dengar kuliah ustaz. Perempuan takkan gitu lagi kita kan. Maka tuan-tuan ambillah apa yang berlaku sebelum-sebelum ini pada diri kita ni sebagai satu hikmah pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan bila dia berikan peluang macam ni untuk belajar kan, perempuan jangan toleh belakang lagi dah. Perempuan pandang ke depan. Perempuan kena tanya pada diri sendiri, apa yang nak terjadi pada kita pada masa akan datang. Kita nak jadi seorang pembaca Quran yang terbaik, insya-Allah. Walaupun kita tak boleh nak ustaz, suara saya serak-serak basah ustaz, macam mana nak adjust? Perempuan, suara kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah serak-serak basah, itulah suara kita perempuan. Tak boleh nak di-adjust, tak boleh nak diubah lagi dah. Dan hukum mengubah ciptaan Allah, perempuan kalau sengaja benda tu boleh merosakkan kepada akidah kita. Jadi perempuan hukumnya haram perempuan ya kalau kita mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja ya. Jadi ginilah perempuan, dalam masa yang sama saya harap tuan-tuan perempuan sentiasa letakkan istiqamah untuk belajar. Dan perempuan kalau boleh duduklah depan-depan sikit kat ustaz. Pasal apa? Kadang-kadang tak nampak apa yang saya tulis kat whiteboard. Perempuan duduk depan-depan ya. Saya tahu dia ada di kalangan tuan-tuan perempuan ni yang rabun jauh, rabun dekat, macam cara rabun kita perempuan. Masuklah saya yang cakap ni rabun juga perempuan. Jadi saya kena pakai spek mata dan perempuan pun majoriti pakai spek mata kan. Jadi duduk depan-depan ustaz ni, penuhkan kursi di hadapan. Dan perempuan tahu tak, kata tok guru saya, apabila kita hadir kuliah, kita tengok muka ustaz, kita tengok muka guru, itu juga mendatangkan pahala. Allahu Akbar. Kalau baca Quran lagi lagi. Perempuan tengok muka ustaz, lawan tak kisahlah perempuan. Yang penting perempuan tengok muka ustaz, tengok muka ustazah kita mengajar, maka itu juga mendatangkan pahala kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, hari ini sihat belaka ke? Alhamdulillah. Terima kasih datang ke kelas ustaz pada tengah hari ini, pada petang ini. Dan sebelum saya mulakan dengan membaca doa, tuan-tuan tadi ustaz hantar WhatsApp, Ustaz ingatkan ya, minggu hadapan sempena dengan cuti hari raya Aidil Adha, maka kelas kita pun bercuti jugalah. Bapak tahu ke mana saya pergi minggu depan? Hari Isnin saya balik kampung, balik Kelantan. Di Kelantan saya, sana kita ada 4 ekor lembu untuk dikorbankan. Jadi perempuan, mana saya dapat 4 ekor lembu tu semua daripada para pelajar saya yang niatnya korban di bawah pertubuhan saya lah. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya baru balik Kelantan ni, ada meeting korban di sana dan perempuan kami dah meeting. Alhamdulillah, insya-Allah kami akan laksanakan ibadah korban dengan cara yang terbaik sehingga tuan-tuan perempuan dapat melihat, dan saya akan hantar gambar-gambar gambar-gambar ibadah korban kita kepada tuan-tuan perempuan. Perempuan tengoklah macam mana kita agihkan daging-daging korban kepada asnaf fakir miskin kita, insya-Allah. Okey, silakan duduk dan jangan lupa hari ini dah masuk 4 hari bulan kan, 4 Julai dah masuk bulan yang baru. Dan jadi saya menyeru kepada perempuan, kalau tak ada apa-apa halangan tu, bayarlah yuran setiap bulan kita ya. Dan perempuan jangan anggap RM50 itu sebagai beban. Kalau perempuan anggap sebagai beban, nanti ilmu tu lambat kita faham perempuan. Perempuan anggap sebagai sedekah, senang cerita. Anggap sebagai sedekah, maka pahalanya confirm Allah bagi pada kita. Jadi setiap apa yang kita ulurkan di belakang sana, masuk dalam tabung-tabung yang ada di belakang sana tu,
anggaplah sebagai satu sedekah. Dan bila bersedekah ni, biar lebih ke biar kurang? Biar lebih, jangan kurang. Sebab itulah harta kita yang sebenar di hari kiamat nanti. Makin banyak puan-puan derma, maka makin banyaklah harta kita di hari kiamat, insya-Allah. Amin. Puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama ya kita mulakan kuliah kita dengan membaca doa. Tapi sebelum tu sama-samalah kita baca dulu Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Puan-puan, harus kita sedar puan-puan, kita dah belajar selama sebulan. Dah berapa kali kelas kita? Dah 4 kali kan? Hari ini masuk kelas kita yang kelima, betul? Yes. Dan masuk bulan yang baru. Saya harap puan-puan sedar lah ya. Kadang-kadang ada pelajar tak sedar. Ustaz, kita dah berapa kali kelas ya? Tak sedar puan-puan. Dan Ustaz ingatkan jugalah. Jadi puan-puan, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah sebab setakat ini kita masih lagi panjang umur, betul tak? Kita masih lagi diberikan kesihatan, diberikan akal fikiran yang cerdas, dia dapat berfikir, dapat mengingat apa yang Ustaz ajar, insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setakat minggu sudah berapa hukum tajwid Ustaz dah ajar? 1 je kan. Berapa hukum tajwid Ustaz dah ajar dah? Bagus kan? Iaitu idgham ma'al. Ustaz takkan satu aja Ustaz. Ada lagi tak hukum tajwid yang lain? Jawabnya ada. Sekejap lagi lah Ustaz sambung ya. Tapi sebelum tu ingat tak minggu sudah ada cerita yang tak habis lagi di bawah tajuk kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Cuba puan-puan buka buku tajwid Ustaz yang warna hijau ni, boleh tak? Muka surat yang ke-9. Ustaz nak sambung cerita berkenaan dengan kesalahan dalam pembacaan Quran. Puan-puan, kesalahan dalam pembacaan Quran ni perlu puan-puan ambil tahu, ambil berat. Sebab apa dia kena mengena dengan bacaan Quran kita lah puan-puan. Dan puan-puan, kalau kita ada ilmu, kemungkinan kita akan sedar, kita silap ataupun salah dalam baca Quran kalau ada ilmu yang cukup. Tapi puan-puan kita ni kan baru belajar. Setakat mana dah ilmu yang ada pada kita ni kan. Jadi kita ni tuan-tuan, sedangkan qari dan qari'ah yang baca Quran, tilawah Quran pun ada hakim yang semak. Apatah lagi kita yang tak berapa pandai baca Quran ni puan-puan, yang tak berapa menguasai ilmu tajwid. Maka puan-puan kena nak tak nak kena sentiasa berdamping dengan ustaz-ustaz, dengan guru-guru ataupun kawan-kawan yang mahir dalam ilmu tajwid supaya dapat disemak, ditegur bacaan kita, insya-Allah. Jadi puan-puan, apakah bentuk-bentuk kesalahan yang Ustaz cerita pada minggu sudah, sambungannya hari ini ya. Baik, muka surat yang ke-9, semua buka muka surat 9, buku tajwid Ustaz. Baik, cuba baca tajuknya sekali lagi. Kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Okey, kesalahannya ada berapa jenis? Ada 2. Ada 2 jenis. Yang pertama, minggu sudah kita dah bincangkan, sebut sama-sama. Kesalahan jali. Kesalahan jali ini maksudnya kesalahan yang terang, yang nyata ataupun kesalahan yang besar dalam pembacaan Quran. Dan kata ulama, kesalahan ini boleh merosakkan makna kalimah atau ayat. Dan kesalahan ini dapat dikesan oleh ahli Al-Quran dan umum.
maknanya bukan sekadar ustaz-ustaz ataupun mereka yang hebat dalam tajwid, yang mahir dalam tajwid dapat mengesan kesalahan ini, tetapi umum ni orang awam macam perempuan di hadapan ustaz ni pun boleh cam kesalahan dalam kesalahan dalam jari ini. Jadi contohnya ginilah, contohnya yang pertama kesalahan makhraj huruf. Seperti pagi yang ustaz bagi contoh minggu sudah, ustaz kata huruf ha pedas, perempuan elok-elok kita baca rahim, ha pedas. Tiba-tiba ada kawan kita baca rahim, perempuan boleh cam tak salah tu? Rahim dengan rahim, boleh cam tak salahnya? Boleh. Maknanya ini yang dikatakan kesalahan yang pertama, kerana makhraj huruf. Maka kalau tersalah sebut huruf tuan, maka makna ayat itu jadi berbeza, bertukar. Dan ustaz dah bagi contoh dah minggu sudah ayat. Okey, jadi minggu ni ustaz tak payah bagi contoh lagi, ustaz dah terangkan pada minggu sudah. Cuma hari ini saya cerita secara ringkas saja apa bentuk-bentuk kesalahan besar. Mungkin ada yang tak datang pada minggu sudah kan. Okey, kesalahan yang kedua, apa kata ulama? Tanda-tanda bacaan. Tanda bacaan ni banyak ke sikit dalam Quran? Banyak. Banyaklah, termasuklah baris. Okey, tiba-tiba ni kawan kita baca gini. Orang lain duk baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba kawan kita Alhamdulillah rabbil alamin. Berapa perasan ke tidak salah tadi tu? Perasanlah ustaz. Kenapa pelik benda kawan saya ni baca ustaz? Mana dia belajar ustaz? Jadi perempuan, bila perempuan perasan, maka ini yang dikatakan kesalahan besar yang dicam oleh orang awam macam kita ni. Tiba-tiba salah baris begitu, ya. Jadi perempuan, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, hukum mat. Hukum apa puan? Hukum mat. Mat ni maknanya bacaan panjang. Jadi dalam Quran ada tak bacaan panjang? Ada. Mestilah ada. Dan bacaan panjang tu namanya hukum mat ataupun bacaan mat. Jadi pembang kata ulama, bacaan mat ni melibatkan apa menjadi kesalahan besar? Iaitu apabila kamu mengadakan ataupun membuang hukum mat. Contoh yang Ustaz bagi minggu sudah kat mana tahu? Perkataan na'budu. Na'budu, puan-puan, kalau puan rajin dengan kawan baca surah Fatihah, tak payah surah lain, baca Fatihah tu. Mesti ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyak na'budu tu dua harakat ada. Saya dah lama ngajar Quran, dah lebih 30 tahun, macam-macam bacaan saya tengok. Ada yang baca gitu, puan-puan, masih ada lagi. Puan-puan, betul ke salah kalau baca na'budu dua harakat? Betul ke salah? Salah, sebab dia mengadakan hukum mat. Sedangkan na'budu tak ada hukum mat. Maka ini yang kata ulama kesalahan besar yang ketiga. Jadi ustaz, apa makna na'budu dengan na'budu dua harakat? Maknanya berbeza tuan. Kalau na'budu, kata ulama, kata tok guru saya, kita sembah Tuhan yang satu. Tapi kalau kamu panjangkan na'budu, dia jadi kata jamak. Bila kata jamak bermaksud kita sembah Tuhan yang banyak. Ustaz tak tanya puan-puan, kita sembah Tuhan satu ke banyak? Satu. Maka na'budu kena panjang ke pendek? Kena baca pendek. Kalau ada anak cucu suami isteri baca panjang, tolong tegur supaya tidak menjadi tabiat kepada dia. Ya, na'budu sebut na'budu. Pendek aja. Jangan na'budu dua harakat, jangan dua harakat ya, sebab membawa maksud yang berbeza. Okey, last kali kesalahan wakaf dan ibtidak. Ini perempuan belum belajar lagi dengan ustaz, tapi nanti insya-Allah panjang umur pada tajuk tahap yang ketiga nanti ustaz ajar bab wakaf dan ibtidak. Jadi ada berapa bentuk kesalahan besar pada minggu sudah? 4. Ada 4. Ni bawa sampai bila-bila. Cuma puan-puan, kalau puan-puan rasa tak faham, bila-bila masa nak kaji dengan ustaz, sila tanyalah, ya. Boleh tanya saya melalui telefon ataupun WhatsApp saya lah apa bentuk-bentuk kesalahan yang kita tak faham. Okey. Kemudian hari ini puan-puan, tapi jangan lupa semua 4 kesalahan yang kita sebut minggu sudah, hukumnya adalah haram dan berdosa mengikut jumhur ulama. Jumhur ulama ni maknanya majoriti ulama Quran lah. Dan ulama Quran ni ramai lah perempuan, kalau nak sebut satu persatu beribu, ramai sangat ulama Quran ya. Okey, apa pun perempuan, saya nak sambung sikit ni. Kesalahan kafi, sebut. Ini bentuk kesalahan yang kedua, kesalahan kafi. Apa makna kafi? Tersembunyi ataupun tidak nyata ataupun tidak jelas. Dan apakah makna kesalahan kafi? Iaitu kata ulama, bentuk kesalahan yang tidak merosakkan makna kalimah atau ayat. Dia tak merosakkan makna kalimah atau ayat. Maknanya, kalau perempuan tersalah baca ni, makna kalimah ayat tu sama je. Dia tak merosakkan. Tetapi ingat, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebab apa? Perempuan tidak menjaga hukum tajwid. Mari Ustaz tunjukkan. Ada berapa bentuk kesalahan kafi dalam Quran? Ada 4. Cuba sebut yang pertama. Kesalahan hukum gunnah dan izhar. Kesalahan hukum Gunnah tahu gunnah? Gunnah ni dengung. Izhar tu tahu izhar? Jelas. Biasanya kalau jelas nyata ni tak dengung. Jadi inilah contoh. Perempuan,
Minggu sudah kita belajar hukum yang pertama, idgham apa bunyinya? Idgham ma'al ghunna. Dengung tak dengung? Dengung. Tiba-tiba perempuan kurangkan dengung ataupun tak dengung pada bacaan. Contoh pada minggu sudah Ustaz bagi contoh apa? Yang paling simple Ustaz kata mai ya, contoh kan, nun mati di atas man, ya di atas ya. Mai ya, betul? Perempuan ada dengung? Ada bunyi sengau tak? Ada. Tiba-tiba mai ya, tak dengung gitu perempuan. Masuk tapi tak dengung. Maka hukumnya tadi makruh dan termasuk dalam kesalahan yang kecil aja. Dia tak merosakkan makna. Perempuan elok buat perkara makruh ni, apa makna makruh? Sudah. Buat tidak berdosa, tinggal. Baik perempuan cantik kat situ. Baik cantik. Mana tahu akan datang masalahnya. Buat tak berdosa, tinggal. Dapat pahala. Jadi perkara makruh ni puan, elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal, jangan buat. Sebab bila kita tinggal, kita dapat mencapai bacaan kesempurnaan hukum yang betul. Kalau perempuan buat juga perkara makruh, bermakna perempuan tidak menjaga hukum tajwid yang telah pun ditetapkan oleh para ulama Quran. Jadi perempuan berhati-hati ya, hukum dengung. Begitu juga dengan hukum tak dengung. Contohnya, kalau perempuan baca surah Fatihah, perkataan an'amta, cukup sebut? An'amta. Dengung ke tak dengung? Ada bunyi sengau tak tadi? An'amta. Ada bunyi sengau tak? Tak ada. Izhar. Tiba-tiba siratal ladzina an'amta. Bunyi sengau pula kat situ. Perempuan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab makna ayat tadi, makna kalimat tu sama je. Dengung tak dengung sama je maknanya. Tak berubah. Tetapi perempuan sudah tidak menjaga hukum tajwid. Sepatutnya hukum izhar, tapi dibaca pula dengan dengung. Perempuan faham ke tidak kesalahan yang pertama ni? Mudah-mudahan insya-Allah ya. Nak tahu lebih lanjut lagi kesalahan pertama ni kan, perempuan kena belajar banyak hukum tajwid dalam tajwid tahap yang pertama ni. InsyaAllah sekejap lagi saya akan masuk pada hukum yang kedua pula, insyaAllah. Okey, perempuan kita teruskan sikit lagi ya. Bentuk kesalahan yang kedua, cuba sebut kesalahan sifat tebal atau nipis. Melibatkan dua hukum perempuan. Yang pertama hukum ra, sebut. Yang kedua alif lam al-jalalah. Perempuan kenal tak huruf ra? Huruf ra macam mana bentuknya? Melengkung ke bawah kan? Ada titik ke tak ada? Tak ada. Kalau ada titik nanti jadi huruf zai. Perempuan jangan salah faham ya. Huruf ra melengkung ke bawah macam tu kan? Perempuan tahu tak nak sebut ra ni mesti guna apa? Mesti guna lidah, mesti guna belakang hujung lidah ya, belakang hujung lidah yang mana kita getarkan bunyi dia. Perempuan tahu tak ra dipendekkan cerita ya? Ra ni dia ada tebal, ada nipis. Contohnya kalau Ustaz baca gini, perempuan rasa tebal ke nipis ni? Tengok. Perkataan Ar-Rahmani, tebal ke nipis? Tebal. Tiba-tiba ada hamba Allah baca Ar-Rahmani, dibaca nipis. Perempuan itu termasuk dalam kesalahan kafi. Kesalahan kecil, dia tak ubah makna perempuan. Ar-Rahmani dengan Ar-Rahmani sama je maknanya. Tetapi perempuan, kalau perempuan salah baca Ar-Rahmani, perempuan kata ulama hukumnya makruh. Apa makna makruh? Makruh buat tidak berdosa, tinggal dapat tak sampai seminit Ustaz tadi perempuan jangan lupa perempuan dia. Tak balik rumah lagi ni. Buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala. Jadi perkara makruh elok buat ke elok tinggal. Dan saya terbaca dalam kitab tajwid perempuan, ada ulama mengatakan perkara makruh kalau kita banyak kali buat dalam baca Quran, nanti jatuh hukumnya haram tuan. Jadi berhati-hatilah ya dengan perkara yang makruh ya. Okey, jadi perempuan yang pertama tadi ra tadi dah. Perempuan di ra ni ada tebal ada nipis. Kalau kita baca perkataan Rabbi, cuba sebut Rabbi. Tebal nipis. Tebal. Tapi mungkin ada yang baca Rabbi. Dibaca Rabbi. Perempuan sah tak sah bacaannya, kata ulama sah. Tetapi hukumnya makruh sebab kamu tidak menepati hukum tajwid yang sebenar. Sepatutnya tebal tapi kamu baca nipis. Begitulah sebaliknya. Jadi perempuan nak belajar tak hukum ra? Nah, kalau nak kena habiskan tahap 1, nanti tahap 2 belajar dengan ustaz, insya-Allah ya. Tapi kalau tak sabar juga, ustaz saya tak sabar nak belajar hukum ra, perempuan pergi carilah ustaz-ustaz lain, belajarlah dengan ustaz-ustaz lain, mungkin ada ustaz lain yang mengajar hukum ra ya. Okey, perempuan tak apa, tapi saya nak jelaskan pada perempuan, belajar hukum tajwid ni kena sistematik. Dia tak boleh gopur-gapa, tak boleh kita nak cepat nak habis semua belaka, tak boleh perempuan. Dia kena ambil masa. Nabi sendiri pun belajar Quran 23 tahun. Kita ni setahun, seminggu, sebulan, 2 bulan kita habis lagi perempuan, tak sampai lagi 2 bulan ya. Baru sebulan kita belajar. Jadi perempuan banyak masa diperlukan ya. Dan satu lagi puan,
Ni alif lam al-jalalah. Cuba sebut. Alif lam al-jalalah. Apa benda Ustaz dalam jalalah ni? Yang ni alif lam pada kata nama Allah. Puan-puan selalu tak kita sebut nama Allah? Selalu. Masa bila yang selalu ni tu? Oh. Tak 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 tak. Tak 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 apa tak? Takbir. La ilaha illallah. Tak tak takbir lah. Takbiratul ihram. Macam mana takbiratul ihram kita? Allahu akbar. Kan nama Allah tu, puan-puan pasal tak baca tebal ke nipis tu? Tebal ke nipis? Tapi mungkin puan-puan ada dengar orang baca Allahu akbar. Ustaz saya pergi Pakistan, Ustaz saya dengar orang baca gitu. Puan-puan tahu, orang Pakistan tak apa sebab lidah dia mungkin pelat begitu. Macam kita ni daripada kecil sampai ke besar perempuan, lidah kita tak pelat perempuan, insya-Allah mudah-mudahan. Dan baru-baru ni perempuan tilawah Quran ya, yang kalau akan datang peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, biasanya Qori dan Qoriah kita menang. Ini menunjukkan orang Melayu adalah bangsa antara bangsa yang terbaik dalam mengaji Quran. Jadi puan-puan jangan duk kita berhendah jadi ustaz lidah saya pelat, ustaz lidah saya gelut, lidah saya pendek dan sebagainya. Puan-puan mengadu banyak tetapi tindakannya kurang. Itulah kita puan-puan. Biasanya kita ni mengadu banyak komplain tetapi tindakan kita kurang. Tindakan maksud ustaz, apa usaha kita nak bagi lidah kita tidak pelat, lidah kita lancar dalam membaca Quran. Puan-puan kena berusaha lah, kena cari ustaz, kena belajar. Jadi alif lam jalalah ni yang puan-puan dah sebut tadi, Allahu akbar. Sebut Allahu akbar. kata ulama hukumnya tebal. Kalau tuan baca gini Allahu akbar, sah tak sah bacaan tadi? Sah. Tapi hukumnya makruh. Allahu akbar dengan Allahu akbar tak ubah makna, bukan sama je maknanya. Ya. Dan mungkin puan-puan dengar kalau pergi ke Bangladesh ke Pakistan ke dan sebagainya, mungkin negara sana mungkin lidah ni tak berapa ni, ataupun China, dekat negara China mungkin ada yang baca Allahu akbar. Maka hukum dibenarkan bagi mereka, tetapi kalau puan-puan sengaja buat begitu, puan-puan dah elok-elok Allahu akbar, tiba-tiba Allahu akbar, maka hukumnya makruh. Macam mereka tu dimaafkan atas sebab memang bangsa mereka begitu puan-puan. Macam kita ni dah elok-elok, dah tebal, jangan dinipiskan bacaan ya. Tak apa, insya-Allah panjang umur puan-puan akan belajar alif lam jalalah lebih lanjut dengan ustaz pada tajwid tahap yang ketiga akan datang. Okey. Bentuk kesalahan yang ketiga, sebut kesalahan hukum mat. Kesalahan hukum mat. Hukum mat lagi ustaz. Atas ada hukum mat, bawah ada hukum mat. Ya puan-puan. Dekat atas tu ustaz kata kesalahan besar bila kita mengadakan atau membuang hukum mat. Tapi di bawah ni ustaz tulis apa? Menambah, sebut. Menambah Atau mengurangkan harakat. Contoh paling senang. Dalam Fatihah ada tak bacaan waladdallin? Ada tak? Ayat ke akhir tu berapa harakat? Ustaz tahu nama harakat ustaz, tapi saya baca dulu ni ustaz. Maka hukum bacaan kamu tadi sah kata ulama, tetapi makruh sebab kamu tidak meletakkan hukum tajwid yang sebenar. Puan-puan tahu tak waladdallin tu 6 harakat, apa hukumnya? Siapa boleh jawab? Ni ada harapan ustaz jawab. Baik, jawapannya mad lazim. Cuba sebut. Mad lazim. Kalimi musaqqal. Musaqqal. Nanti belajar lah. Nanti sampai masa ni kita belajar. Ya, mad lazim kalimi musaqqal. Apa tahu tak apa makna mad lazim? Mad tu panjang, lazim tu maknanya apa? Lazim. Bukan biasa. Lazim tu maknanya wajib. Lazim tu wajib. Wajib itu merujuk kepada harakat. Jadi puan-puan rasa nak belajar tak hukum mad? InsyaAllah nanti saya akan ajar setiap satu nama mat tu ustaz bagi tahu apa makna dia detail, ustaz bagi tahu pada perempuan. Dan kenapa ulama namakan mat lazim? Mat itu maknanya panjang, lazim itu wajib. Wajib kamu buat 6 harakat. Jadi bacaannya kena gini tuan. Waladdallin. Cuba baca. Waladdallin. Ialah kita boleh berdisiplin baca 6 harakat. Cuba ustaz tak ada perempuan. Kadang-kadang di rumah kita baca ghairin maghdubi alaihim waladdallin, tak cukup 6 harakat perempuan. Kita baca 4, maka hukum bacanya sah tak? Sah. Tetapi makruh. Apa makna makruh tuan? Buat tidak tinggal dapat pahala. Elok buat, elok tinggal. Jadi ini contoh yang ketiga tadi tahu, kesalahan yang kecil kita menambah ataupun mengurangkan harakat. Contoh lagi yang lain apa dia? Contohnya mad asli. Perempuan banyak tak mad asli dalam Fatihah, dalam Quran banyak ya. Contoh paling senang perkataan apa dia? Maliki yaumiddin.
Tiba-tiba hari tu kita syok pula baca Quran. Maliki yaumiddin. Siap lagu lagi perempuan. Maka hukum bacanya sah, tapi makruh. Sebab apa? Kamu melebih-lebihkan harakat. Sepatutnya mak asli 2 harakat aja, jangan lebih. Tetapi kita syok dengan lagu tadi, terlajak pula sampai 4-5 harakat. Maka hukum bacanya apa tuan? Makruh. Elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal. Tak apalah, biar ustaz tanya banyak kali begini supaya tuan tak ingat sampai bila-bila. Dan yang terakhir, okey, dengar molek-molek. Apa kesalahan kecil yang terakhir, yang keempat, iaitu kata ulama, kesalahan hukum qalqalah. Sebut dan belajar ke dengan ustaz hukum qalqalah? Belum. Dengan saya belum, tapi dengan ustaz lain mungkin dah belajar. Tapi sebenarnya kan hukum qalqalah ni ada diceritakan dalam Iqra 4. Iqra 4, siapa belajar Iqra lah ya. Dalam mukadam pun ada juga hukum qalqalah. Hukum qalqalah ni maksudnya hukum bacaan melantun. Contoh paling senang hukum qalqalah kat mana tuan? Dalam surah Al-Ikhlas. Al tak jawab. Al-Ikhlas perempuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Depan ustaz mak boleh dia bacaan kita perempuan. Tapi kadang kita bila di rumah ataupun kadang kita tak perasan bacaan kita, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ada qalqalah kat ujung perempuan. Allahu akbar. Ada pernah dulu masa kecil-kecil saya rajin pergi ke surah-surah, pergi ke masjid-masjid, terutamanya bulan Ramadan. Saya suka dengar tok imam ni baca. Kadang-kadang surah A lain, kadang-kadang surah B lain. Dan perempuan ada di kalangan tok imam, saya tak payah sebutlah di mana perempuan, tapi ada. Saya masih ingat lagi sampai hari ini, ada yang tersilap ataupun tidak menitik beratkan qalqalah. Contohnya macam tadi lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai sudah tak jumpa qalqalah perempuan. Sedangkan di hujung ayat tadi semuanya ada qalqalah. Jadi perempuan jangan diabaikan tentang hukum qalqalah, dan insya-Allah perempuan akan belajar dengan ustaz qalqalah dengan lebih lanjut. Dan qalqalah ni ada 3 jenis. Dia ada sughra, ada kubra, ada akbar. Nanti kita belajar ya. Jadi perempuan kena jaga qalqalah tadi. Jadi perempuan kalau sebut qul huwallahu ahad, cuba sebut ahad. Itu namanya qalqalah kubra, qalqalah yang besar. Tapi kalau perempuan baca qul huwallahu ahad, sikit je, sikit aja perempuan, maka ini yang ulama kata hukumnya makruh. Sebab perempuan tidak menepati kaedah yang betul. Sepatutnya ahad, sebut ahad. Kena kuat. Kuat tu bukan disuruh kita menjerit, tidak. Tetapi bunyi dek tu biar dengar betul-betul clear kat telinga kita perempuan. Ya? Okey, tak apa. Untuk lebih lanjut akan datang, kita akan bincangkan tentang hukum qalqalah. Qalqalah ni perempuan tahu tak? Ini bab yang kelima kita belajar dalam tajuk tahap yang pertama. Jadi perempuan, nampak tak? Ada berapa bentuk kesalahan kafir? Ada 4 kat bawah tu, 1 dari 4. Ada berapa pula sebelum ni kesalahan jali? 4. Jadi perempuan sama-sama lah kita fahamkan ya. Tapi kalau perempuan tak faham juga, perempuan nak tanya dengan ustaz bila-bila masa, silalah bertanya. Perempuan rakamlah suara ke apa dan sebagainya, tanya dengan ustaz, nanti ustaz akan jawab insya-Allah ya. Okeylah perempuan, kita teruskan perbincangan kita pada hukum tajwid pula. Hari ini memang ustaz nak masuk hukum yang kedua. Okey, setelah kita dah belajar hukum yang pertama minggu sudah. Kalau perempuan tengok, kita sekarang ni di bawah tajuk bab yang pertama kan. Muka surat 18 buku tajuk ustaz, iaitu hukum nun mati dan tanwin. Perempuan, ustaz akan cerita berulang kali sampailah perempuan faham betul-betul apa yang kita sedang belajar pada waktu ini. Jadi pada minggu sudah ustaz dah bagi tahu dah apa makna hukum nun mati dan tanwin. Jadi sekali lagi ustaz nak tanya ni, tapi tak payah tulis dekat whiteboard perempuan. Apa makna nun mati? Nun mati tu apa? Huruf nun bertanda mati sama ada matinya nampak atau tidak nampak pada tulisan. Alhamdulillah. Kalau perempuan rajin salin ayat ustaz tadi, insya-Allah selamat sampai bila-bila. Itulah jawapan kita. Allahu akbar. Maknanya nanti dalam Quran nun mati ni ada 2 lah kan? Satu nampak mati, satu tak nampak mati. Betul? Alhamdulillah. Perempuan jangan terkejut. Habis tu ustaz, Quran kat rumah saya ni nun semua nampak mati ustaz. Itu Quran Majid, itu Quran lama. Memang semua nampak mati. Perempuan tak nampak mati, mesti nampak mati pada dia. Jadi kalau saya galakkan perempuan jangan guna Quran Majid ya, guna Quran Nizam Uthmani ya. Okey, kemudian seterusnya, apa makna tanwin? Kamu Pak Ustaz? Baris 2 di atas, baris 2 di bawah.
Baris dua di depan. Itulah tanwin Ustaz. Dan tanwin ni dia ada selari dan ada berselang. Maknanya dia ada berapa bentuk tu? Ada dua bentuk lah, berselari dengan berselang. Dua bentuk lah. Okey. Dan puan-puan, kata ulama apabila nun mati dan tanwin tu bertemu dengan semua huruf hijaiyah, maka terhasillah berapa hukum tajwid ya? Ada berapa hukum tajwid? Ada 5 puan-puan yang amal-malu jawab soalan Ustaz. Puan-puan kena jawab 5 hukum Ustaz. Baik, apakah 5 hukum tu soalan yang kita sebut dia. Tetapi puan-puan kena ingat dulu, ada 2 bentuk nun mati dan tanwin dalam Quran. Yang pertama sebelah kiri, nun tak nampak mati, tanwinnya berselang, baris 2 di atas di bawah, baris 2 di depan selari. Betul? Betul. Maka ia isyarat kepada hukum bacaan idgham. Cuba sebut. Idgham Atau ikhfa atau ghunna. Guna. Apa makna idgham? Masuk. Apa makna ikhfa? Tersembunyi. Apa dia ghunna? Dengar. Pandai, alhamdulillah. Puan-puan kalau jawab ramai-ramai no problem. Puan-puan boleh jawab. Tahniah puan-puan ya. Itu bentuk yang pertama tau. Bentuk yang kedua, tengok sebelah kanan tu. Nunnya nampak mati tak? Nampak? Nampaklah Ustaz matinya di atas tu. Tanwinnya macam mana baris 2 di atas di bawah? Sama. Selari. Jawab jelas selari. Baris 2 di depan. Berselang. Bentuk 69 tu berselang lah puan-puan. Puan-puan kalau nampak begini apa hukum bacaannya nanti? Izhar. Apa makna izhar? Ada terang jelas. Dan puan-puan, mari kita sebutkan 5 hukum di bawah nun mati dan tanwin di ulang suara. Yang pertama, idgham ma'al ghunnah. Kedua, idgham ma'al ghunnah. ketiga, keempat, ikhfa hakiki. kelima, Izhar hakiki. Ui pandai. Setakat 5 tadi dah berapa hukum kita belajar? Baru satu. Iaitu idgham ma'al ghunnah. Jadi huraiannya kat mana tu? Muka surat sebelah tu, muka surat 19 puan-puan. Mari kita baca contoh-contoh yang ada di situ. Tapi sebelum itu puan-puan kena ingat ya, siapa yang tak datang minggu sudah, puan-puan dengar baliklah YouTube. Dalam YouTube pun ada. Terima kasihlah pelajar yang merakam. Mudah-mudahan dapat pahala yang besar ya. Sebab apa? Puan-puan membantu pelajar lain yang tak datang pada minggu sudah. Alhamdulillah. Tapi kalau yang terbaik sebenarnya datanglah Ustaz. Itu yang terbaik ya. Puan-puan boleh dengar secara langsung ya, daripada apa yang kita bincangkan. Jadi kalau perhatikan dalam buku tajuk Ustaz ni, idgham ma'al ghunnah mesti ada maknanya kan? Apa makna idgham ma'al ghunnah? Masuk serta dengung. Pandai. Macam mana cara nak kenal pertemuan antara nun mati atau tanwin dengan 4 huruf dalam 2 kalimah sama? Puan-puan, Ustaz buat macam ni supaya puan-puan mudah mengajar anak cucu di rumah. Oh ya, baru-baru ni dekat Maktabis Al-Quran Batu Hasan, mereka semua saya wajibkan guna buku tajwid saya untuk belajar tajwid di sana. Alhamdulillah, ustazah seronok mengajar puan-puan. Sebab apa? Ada panduan buku. Jadi budak-budak pun senang tengok, oh, pertemuan antara nun mati atau tanwin dengan 4 huruf dalam 2 kalimah sahaja. Dan puan-puan tahu tak apakah 4 huruf idgham ma'al ghunnah? Ya waw mim nun. Oi pandai. Kalau Ustaz sebut terbalik, mim nun ya waw, boleh ke tidak? Boleh, asalkan huruf yang sama. Faham? Maknanya kalau ada ustaz-ustaz mengajar dia sebut mim nun ya waw contoh, maka benar juga, betul juga boleh guna pakai ya, asalkan 4 huruf tadilah. Okey, dalam berapa kalimah puan? 2 kalimah. Faham tak apa makna 2 kalimah? Tak ada baca dulu. Apa makna 2 kalimah Haji? Huruf nun mati atau tanwin berpisah tulisan dengan ya waw mim nun. Tak apa, saat lagi Ustaz tunjukkan macam mana yang dikatakan berpisah tulisannya. Okey, apapun, mari kita terus kepada kaedah bacaan. Masukkan huruf nun mati, sebut. Masukkan Atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al ghunnah. ke dalam huruf idgham Dan dibaca dengan 2 harakat. dulu 2 harakat. Nampak tak Ustaz highlightkan, Ustaz hitamkan perkataan masukkan. Kemudian saya hitamkan perkataan dengung 2 harakat. Ini poin penting dalam pembacaan idgham ma'al ghunnah. Jadi nanti puan, apa yang kita nak masukkan? Nun matilah atau tanwin ke dalam huruf ya waw mim nun. Jadi tuan, apabila dah masuk nun mati atau tanwin ke dalam ya waw mim nun, maka nun mati dan tanwin tu nak baca ke tidak? Nak baca ke tidak? Jawabnya tak baca dah sebab dah masuk. Apa buktinya Ustaz? Mari kita baca contoh di bawah. Tengok contoh di bawah sebelah kanan. Lan yadurrukum. Sebut. Lan yadurrukum. Puan-puan
dah gariskan ke tidak? Apa jumpa apa? Sudah nun Apa dia? jumpa ya. Nun mati jumpa dengan ya. Gariskan dekat situ. Kemudian Ustaz suruh buat apa minggu sudah? Ustaz suruh bubuh sengkang. Ustaz suruh bubuh sempadan. Sengkang di antara nun dengan ya. Nun dengan ya tu bercantum ke berpisah tuan? Berpisah. Maka tu namanya dua kalimah. Berpisah, dia tak cantumkan. Itu dua kalimah. One more, kita baca. Dua harakat. Lan yadurrukum. Bagus. Nombor dua. Min warai. Bagus. Nun mati jumpa dengan apa? Wow. Bercantum ke berpisah? Berpisah. Maka tu namanya dua kalimah. Pandai. Min maqatikum. Kali ini nun mati jumpa dengan mim dalam dua kalimah. Last kali. Lan nadkhulaha. Nun mati jumpa nun bersatu. Maka perempuan bercantum ke berpisah dia tu? Berpisah. Itu maknanya dua kalimah. Jadi perempuan perasan tak? Tadi semuanya nun mati tau. Dan perempuan perasan tak? Nun mati itu semua dah dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, iaitu huruf idgham ma'al gunnah. Ini bermakna nun mati tadi nak baca ke tidak? Tak payah baca lah Ustaz, sebab dah masuk dalam huruf idgham ma'al gunnah. Bagaimana dengan tanwin? Tengok contoh sebelah kiri. Hisaban yasira. Kalau ada suami isteri baca hisaban, disebut ban. Hisaban yasira. Betul salah? Salah. Mana boleh bunyi tanwin? Dia kena tanwin tu jangan dibunyikan, masuk dalam ya. Hisaban yasira. Nombor dua. Khairun wa abqa. Tanwin jumpa dengan wow. Okey, nombor tiga. Bisulqanin mubin. Tanwin jumpa dengan mim. Contoh yang terakhir. Amilatun nasibah. Tanwin jumpa dengan nun. Alhamdulillah. Setakat 8 contoh dalam buku tajuk Ustaz ni, faham ke tidak cara bacaan? Dan kalau perempuan nak cari contoh lain kan, saat lagi kita baca Quran. Dan hari ini kita bukan sekadar baca Quran, Ustaz nak pilih, nak carikan mana-mana kalimah yang ada hukum idgham ma'al gunnah, dan Ustaz nak tunjuk ajar pada tuan-tuan macam mana nak menyalin, nak copy kalimah tersebut. Sebab ada pelajar yang confuse, yang keliru. Ustaz nak salin daripada mana ke mana? Ustaz tak tahu. Dan ada pula pelajar yang confuse. Ustaz kata dua kalimah tu nak start daripada mana? Kadang-kadang ada pelajar yang keliru kat situ. Jadi saat lagi Ustaz tunjukkannya bila kita baca surah Al-Baqarah. Okey, setakat hukum yang pertamanya ada soalan tak? Dah agak dah apa menyoal ni, kadang-kadang pelajar bukan tak tahu. Ustaz kadang-kadang soalan tu sampai rumah baru saya teringatkan soal Ustaz. Allah, dalam kelas tak teringat nak soal. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak apa dah, tak ada soalan Ustaz nak menyoal ni, Ustaz nak tanya ni. Puan-puan ingat tak minggu sudah ada beberapa kalimah seperti ini. Contoh yang ini. Ad-dunya. Ingat tak minggu sudah kita cerita ni? Ingat. Ustaz kata apa ni? Macam mana nak baca ni? Ad-dunya. Sebab Ad-dunya. nun mati jumpa dengan ya. Bercantum ke berpisah? Bercantum. Berpisah? Bercantum. Bercantum ke berpisah? Bercantum. Itu Ustaz kabur tadi duduk depan, kalau duduk jauh belakang-belakang tak nampak ni. Perempuan ni, nun mati dengan ya ni bercantum, betul? Ya. Maka bila bercantum, dia sudah jadi satu kalimah. Bukan dua kalimah. Ustaz saya nampak ni dua kalimah ni jangan. Siapa kabur tidak dengan nun? Ustaz tanya hukum nun mati bukan hukum jan. Jadi perempuan, nun mati jumpa dengan ya dekat sini satu, bercantum satu kalimah. Maka yang ini layak ke dipanggil idgham ma'al gunnah? Bukan. Tak layak. Jadi hukumnya apa ni minggu sudah? Izhar mutlak. Hukumnya izhar mutlak. Siapa tak ada tahu minggu sudah, tolong perempuan pastikan fahamkan hukumnya izhar mutlak atau wajib.
Betul? Izhar mutlak atau wajib. Maka bacaannya bagaimana? Kata ulama, kamu bacakan, terangkan bunyi nun mati itu dan kamu jelaskan dan dibaca tanpa dengung. Ad-dunya, sebut Ad-dunya. selalu tak kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana ada kau imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Tak ada puan. Kalau ada tolong khabar kat ustaz, tok imam mana baca gitu? Tak ada tuan-tuan ya. Tok imam mesti baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab hukumnya bukan idgham ma'al ghunnah. Hukumnya apa puan? Izhar mutlak atau wajib. Jadi ada lagi beberapa perkataan yang ustaz dah tulis minggu sudah kan? Puan dah salin belum perkataan tu? Antaranya apa? Ad-dunya, lagi bunyana, lagi sinwanun, lagi satu qinwanun. Ada berapa perkataan minggu sudah ustaz tulis kat whiteboard? Ada 4. Kesemua itu bukan idgham ma'al ghunnah tetapi izhar mutlak yang punya. Jadi puan-puan, inilah huraian berkenaan dengan idgham ma'al ghunnah. Apa kata hari ini kita sambung hukum yang kedua boleh? Muka surat 20. Sila buka muka surat 20. Ustaz nak ajar hukum yang baru. Namanya idgham bila ghunnah. Sebut idgham bila ghunnah. Kita sampai kat whiteboard untuk kita dapat membantu puan-puan ya. Okay, baik. Mungkin contoh di whiteboard berbeza sedikit dengan contoh yang ada dalam buku. Jadi hukum yang kedua sekarang ni tajuk besarnya masih di bawah bab yang pertama, bab 1, iaitu hukum nun mati dan tanwin. Masih lagi hukum nun mati dan tanwin. Okey. Dan hari ini kita masuk pada hukum yang kedua. Disebut sebagai yang kedua ya, idgham bila ghunnah. Bila ghunnah. Apa makna idgham bila ghunnah tuan? Masuk tanpa dengung. Bila tanpa, ghunnah itu dengung. Maknanya masuk tanpa dengung. Baik tuan-tuan, maknanya dah ada dalam buku tadi ustaz, puan-puan tinggal baca. Ataupun nak kopi-kopi dah puan-puan, tak ada masalah. Jadi, masuk tanpa dengung. Apa makna tanpa dengung tuan? Apa makna tanpa dengung? Maknanya tidak bunyi tidak bunyi sengal dan tidak ada tidak ada kiraan puan-puan. Tak ada kiraan, maknanya tak payah tunjuk jari tu dah. Kalau dengung baru kita kira 2 rakaat. Kalau tak dengung tak payah tunjuk apa-apa. Faham puan-puan? Apa makna tak dengung tadi? Tak ada bunyi sengal dan tidak ada kiraan. Baik. Puan-puan, mari kita tengok ni. Apa jumpa apa jadi hukum ini? Cara mengenalinya. Cuba bacakan pertemuan antara nun mati atau tanwin dengan 2 huruf dalam 2 kalimah sahaja. Okey, saya tulis balik kat sini cara mengenalinya. Okay, kalau puan-puan nak salin, tak salin pun tak apa. Cara mengenali. Okey, iaitu apabila nun mati, tengok ni, tanwinnya begini. Puan-puan, bentuk nun mati dengan tanwin sama tak dengan idgham ma'al ghunnah? Sama tak bentuknya? Sama. Puan-puan tengok selak sebelah tu sama. Puan-puan, kenapa sama? Kenapa sama? Adik-beradik. Oh, sebab mereka ada adik-beradik. Ya, betul lah tu. Boleh juga jawab begitu. Jawapannya, kedua-dua hukum ini dinamakan sebagai idgham. Bila idgham, maka bentuk nun mati dengan tanwinnya sama. Jadi puan-puan itu jawapannya sebenarnya. Baik, tak apa dah. Sekarang ni puan-puan, cuba tengok depan. Apa jumpa apa jadi idgham bila ghunnah? Ni apa? Nun apa? Nun mati. Nun mati. Puan-puan jangan sebut dulu. Dulu saya ingat masa saya belajar dengan arwah tok guru saya sebut nun saja tok guru saya, tunjuk rotan ni. Apa? Nun apa dia kata? Nun mati. Atau tanwin. Bertemu dengan huruf. Apakah 2 huruf idgham bila ghunnah? Roh dengan lam. Jadi tengok ni. Puan-puan suka buat shortcut kan? Ini saya buat shortcut ni. Tengok ni. Anak panah ni bertemu dah. Bertemu dengan 2 huruf ra atau lam dalam 2 kalimah sahaja. Ini ringkasan puan-puan. Walaupun benda ni dah ada dalam buku, tapi yang ni lagi ringkas daripada buku. Dan sekali lagi saya bagi tahu apa makna 2 kalimah. Siapa boleh jawab? 2 kalimah tak bercantum. Tak apa lah, biar Ustaz jawab. Dari kelas mula-mula ke sekolah 2 ni memang biasa macam tu. Ustaz soal Ustaz jawab, Ustaz tak cepat. Jawab 2 kalimah ini merujuk kepada huruf
huruf nun mati. Tengok ni. Atau tanwin berpisah tulisan. Salin tuan-tuan. Berpisah tulisan dengan ra atau lam. Senang aja. Itu jawapannya. Apa makna dua kalimah? Huruf nun. Huruf nun mati atau tanwin berpisah tulisan dengan ra dan lam. Alhamdulillah. Perempuan minggu depan kalau sekali boleh jawab gitu, insya-Allah selagi perempuan mengalin ataupun salin apa yang saya tulis. Perempuan, ini ceritanya. Sekali lagi saya ulang. Apa jumpa apa jadi idgham bila guna? Dengar mari orang. Apabila nun mati atau Tanwin. jumpa dengan apa ni? La. Ra atau lam dalam dua kalimah saja. Maka jadilah dia idgham bila guna. Persoalannya macam mana nak baca ustaz? Tengok dalam buku tajuk ustaz. Masukkan huruf nun mati Masukkan nun atau tanwin ke dalam huruf idgham bila guna dalam huruf kalimah dan dibaca tanpa dengung. dan dibaca tanpa dengung. Lagi senang tuan-tuan. Lagi senang. Tak payah tunjuk-tunjuk jari, tak payah bunyi sengau sat lagi. Sekali lagi diulang ya. Bagaimana kaedah bacaan? Kata ulama apa? Masuk huruf nun. Masukkan Huruf nun. Masukkan huruf nun mati, masukkan huruf ya. Masukkan nun mati ataupun tanwin Ke dalam ke dalam apa? huruf Ke dalam huruf kalimah ra atau lam lah. Tidak bila guna tu dan dibaca tanpa dengung. Tanpa dengung. Jadi puan-puan, ini poin yang penting kata ulama, masuk dan tidak dengung. Kalau tadi idgham ma'al-ghunnah minggu sudah punya cerita masuk serta dengung. Tapi yang ni masuk tanpa dengung. Masuk tanpa dengung. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana contohnya? Macam biasa Ustaz bagi contoh yang simpel-simpel dulu pada tuan-tuan. Contohnya kita buat gini. Ini dua kalimah. Dua kalimah dan contohnya kita bagi pada dua. Yang ni nun mati. Yang ni tanwin. Okey, yang ni tanwinnya berselang. Pada duanya selari. Okey. Saya teringat arwah Pak Guru saya ngajar dulu, dia bagi contoh yang simple dulu. Contohnya nun mati jumpa dengan ra. Nun mati jumpa dengan lam. Dia bagi contoh macam ni je dulu. Sat lagi saya bagi contoh yang lebih detail lagi. Okey. Tuan-tuan boleh baca tak kalimah ni? Kalau boleh baca yang ni ada harapan tuan-tuan baca kalimah yang lain pula. Okey, cuba ikut ustaz. Mau. Sabarlah dulu, saya nak kerja. Sabar dulu perempuan. Perempuan ingat tak masa kecil-kecil kita kerja, masa muka ada mim nun mati di atas man, ra satu di atas ra, sambung. Sekali lagi saya ulang. Mim nun mati di atas man, ra sabdu di atas ra, sambung. Sok tuan-tuan lulus mukadam dulu. Alhamdulillah. Siapa yang tak ngerti baca perempuan, jawab dia duduk kat situ lah kita perempuan. Tak akan ganjok muka surat mukadam kita. Tuan-tuan tahniah, betul bacaan tadi. Dengar saya baca. Marra, sebut. Marra. Apa jumpa apa? Nun mati. Jumpa dengan ra berapa kalimah tuan? Dua kalimah. Apa buktinya dua kalimah? Nun mati dengan ra itu berpisah pada tulisannya. Sekali lagi ikut ustaz. Marra. Ustaz, saya nak baca gini boleh tak? Manra. Puan-puan, kalau puan-puan baca gitu hukumnya makruh. Sebab apa? Puan-puan tidak menepati kaedah hukum idgham bila guna. Jadi puan-puan nak baca manra ke marra? Nun mati nak baca ke tak payah baca? Tak payah baca. Kenapa tak payah baca? Dah masuk. Dah masuk dalam huruf. Minta maaf lah tuan-tuan perempuan, saya memang banyak soal jawab. Sebab apa? Kata tok guru saya, soal jawab itu juga merupakan sumber ilmu. Jadi perempuan rajin kita soal jawab, rajinlah kita dapat ilmu insya-Allah. Tuan-tuan, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, senang aja ni. Dengar dulu, Ustaz ejek dulu. Saya ejek dulu. Teringat masa kita belajar muqaddam dulu. Mim nun mati di atas man, lam sabdu di atas la, sambung. Ui pandai. Madla sebut. Boleh tak kalau ada yang baca Madla, dia pun sengau ada. Boleh ke tidak? Puan-puan jangan payah-payah baca puan. Ambil bacaan yang mudah. Madla sebut. Atas marwa. Bawah madla. Masya-Allah.
pandai. Saya doakan perempuan, kalau itulah bacaan perempuan saat lagi baca Quran, insya-Allah malaikat akan bagi banyak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Amin, amin insya-Allah. Tuan ya tuan. Saya selalu tengok video YouTube. Ayat tu. Dua kalimah syahadat, asyhadu an la. Yes, okey. Selalu orang baca asyhadu an la. Disebut anda, okey. Berkenaan dengan kalimah syahadah, sekali lagi saya nak tunjukkan, itu salah satu contoh idgham bila guna. Tak apa tuan, sekali saya tunjukkan. Apapun contoh yang Ustaz bagi ni boleh baca ke tidak tadi? Boleh. Kalau ini contoh boleh baca, maka Allah tadi pun ada harapan boleh baca. Dan nanti saya uraikan apa hukum sebenarnya pada asyhadu an la ilaha illallah ya. Bukan sekadar dalam kalimah syahadah, malahan kalimah syahadah itu kita bawakan dalam azan, betul tak? Dalam tahiyat awal, tahiyat akhir, betul? Ya kita baca. Insya-Allah sekali lagi saya terangkan ya. Apapun ini contoh nun mati. Bagaimana dengan contoh tanwin? Contoh tanwin sama tak bacaannya? Jawapannya sama lah. Masalah pun dia melibatkan hukum yang sama, idgham bila gun. Okey, kalau tanwin apakah contohnya? Tanwin jumpa dengan ra. Tanwin jumpa dengan ra. Contohnya perkataan ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Okey, perempuan perhatikan di sini. Saya gariskan dan saya bubuhkan nak menunjukkan tanwin jumpa dengan ra. Ikut ustaz. Ghafurur rahim. Sebut Ghafurur Rahim. sekali lagi. Ghafurur rahim. Ghafurur Rahim. Kalau ada orang baca ghafurun rahim, betul salah? Salah sebab tak menepati hukum idgham bila guna. Perempuan belajarlah dengan mana-mana ustaz, dia akan baca ghafurur rahim. Bermakna tanwin jumpa dengan apa ni? Ra. Tanwin ni nak bunyi ke tak payah bunyi? Tak payah. Tak payahlah sebab dia masuk dalam ra. Itu sebab ra tu ada satu kat situ. Maknanya tanwin kamu jangan bunyikan langsung ya. Okey, sekali lagi dia ulang. Ghafurur rahim. Ghafurur Rahim. Nak tunjuk jari ke tak payah? Tak payahlah, pasal hukumnya tak boleh move. Okey, contoh yang kedua pula. Untuk tanwin jumpa dengan lam. Khairun. Ni. Tanwin jumpa dengan lam. Ni tanwin jumpa ra, ini tanwin jumpa dengan lam. Cara bacaan sama je. Tengok ustaz baca. Khairul lah. Khairul lah. Khairul lah. Khairul lah. Kalau ustaz baca gini boleh tak? Khairul lah. Boleh ke tidak? Saya baca ni khairul lah. Puan-puan tak kira lah ustaz ke tak ustaz, maka bacaan tadi tak betul. Bukan khairun, dia kena baca khairul, masukkan dalam lam. Khairul lah. Sebut je khairul lah. Bermakna tanwin tak boleh dibunyikan langsung. Kenapa tanwin tak boleh bunyi? Sebab hukum ini sudah namanya idgham. Maknanya apa? Masuk. Tanwin ni dah masuk dalam lam, bermakna tanwin tidak boleh dibunyikan langsung. Okey, setakat 4 contoh ni faham ke tidak? Okey, berbalik kepada soalan lagi tadi berkenaan dengan kalimah syahadah. Okey, puan-puan, semua kita hafal, tiap hari kita sebut kalimah syahadah, betul? Kalau perempuan kabur kat ustaz-ustaz ada satu hari tu saya tak sebut kalimah syahadah, sah kita tinggal sembahyang perempuan. Kita tak sembahyang kan satu hari tu. Sebab apa? Setiap kali kita solat, tak kira solat sunat ke solat fardu dan sebagainya, mesti kita membaca kalimah syahadah. Kalimah syahadah kita berbunyi bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang ni ustaz nak tunjukkan tulisan Allah. Asyhadu Allah. Okey. Allah ni termasuk dalam mana? Sebenarnya Allah ni termasuk dalam hukum nun mati. Nun mati jumpa dengan lam. Contohnya gini tulisan kita. Ni. Cuba sebut. Allah. Aku jumpa apa? Jumpa dengan lam. Kalau adik kata nun mati jumpa lam alif, samalah tuan. Lam dengan lam alif samalah, kadang-kadang itu pun berbalau kita. Ini lam alif, yang seorang cakap ni huruf lam samalah perempuan, lam dengan lam alif sama je. Tuan-tuan, kalau dah tahu nun mati jumpa dengan lam, sama tak contoh di atas? Sama tak? Kalau dah sama bermakna cara bacaan ni pun kena sama.
Jangan pula yang atas elok-elok baca manda, tiba-tiba bawah anda dibunyikan pula bunyi nun, maka tuan-tuan salah pada kaedah bacaan. Hukum bacaan kita makruh. Sebab ini melibatkan hukum dengung tak dengung dalam bacaan kita. Tadi Ustaz dah khabarkan, kalau hukum dengung tak dengung termasuk dalam kesalahan kecil. Dan kesalahan kecil ni hukumnya makruh. Makruh ni elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal. Kalau kita dah sedar, Ustaz, selama ni saya salah baca lah Ustaz, maka puan-puan kena ubah bacaan yang betul. Cuba ikut Ustaz baca. Allah. Jadi hukumnya apa ni? Hukumnya apa? Idgham bilahun. Nun mati jumpa dengan la. Maka kat sini nun mati nak bunyi ke tak payah bunyi? Tak payah. Tak payah sebab dah masuk ke dalam huruf la. Pandai, alhamdulillah. Biar Ustaz Latif bertanya soal jawab, tetapi ilmunya puan-puan dapat, alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan, ni kadang-kadang ada pelajar yang tak suka soal jawab. Ustaz tak payah soal jawab, Ustaz tu terangkan direct terus, Ustaz senang cerita. Sebenarnya saya ikut rentak arwah guru saya mengajar. Dia suka soal jawab. Mula-mula memang berpeluh tuan-tuan nak punya jawab tuan, tapi lama-lama kita dah biasa. Oh, Ustaz ni mesti tanya. Maka kita kena sedialah dengan soalan dengan jawapan, insya-Allah. Dan dalam kelas saya, kalau puan-puan tak boleh jawab, siapa jawab? Ya, Ustaz yang jawab. Dan saya tak akan rotan tuan-tuan, saya tak akan marah tuan-tuan. Walaupun saya pegang rotan ni, tetapi sekadar nak menunjuk apa yang ada di whiteboard tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan ada berapa contoh di sini? Ada 5 contoh. Kesemuanya nama hukum ini adalah idgham bilahun. Kita baca contoh dalam buku sebelah kanan. Tengok dalam buku tadi Ustaz. Nirrahmati. Apa juga apa tu? Nun juga Nun mati juga ra. Tolong gariskan sekarang. Dan jangan lupa bubuh sengkang antara nun mati dengan ra. Bubuh sengkang. Sekali lagi dia ulang. Nirrahmati. Nombor 2, yubayyin lana. Nun mati jumpa dengan lam pula. Gariskan di bawah tu, lepas tu bubuh sengkang di antara nun mati dengan lam. Sambung yang berikutnya. Ar-ra'ahu istaghna. Nun mati jumpa dengan ra. Pandai. Okey, tengok pula sebelah kiri, ada tanwin pula. Ikut Ustaz. Tawwabur rahima. Sekali lagi dengar. Tawwabur rahima. Jangan baca tawwaban. Jangan dibunyikan tanwin. Kena baca tawwabar. Maknanya tanwin langsung tidak berbunyi pada bacaan. One more. Tawwabur rahima. Pandai. Contoh yang berikutnya. Bimu'minin lana. Tanwin ke nun mati kat situ? Tanwin. Siapa khabar nun mati? Siapa khabar atau nun mati sah dia tak kenal tanwin? Senang cerita. Siapa yang khabar nun mati sah dia tak kenal tanwin? Tanwin tu apa? Baris bawah lah. Di mana? Di atas, di bawah, di depan. Jadi kat situ kita nampak nun mati ke tanwin? Kadang ada pelajar confuse, pelajar keliru sampai rumah ni buat nampak rasa macam nun mati ni, sedangkan tanwin. Ulang suara. Bimu'minin lana. Gariskan pada tanwin jumpa dengan lam, kemudian bubuh sengkang di antara tanwin dengan lam itu. Maka itu namanya 2 kalimah. Dan contoh yang terakhir di bawah, wa man lam yatub. One more. Wa man lam yatub. Maka nun mati jumpa dengan yang ni nun mati. Tanwin tu 2 je contoh di atas, yang bawah ni nun mati berjumpa dengan lam. Gariskan dan dibubuh sengkang antara nun mati dengan lam. Puan-puan, setakat ni faham ke tidak apa yang dikatakan idgham bilahun? Faham ke tidak ni? Ada soalan tak nak tanya? Jangan tanya hukum lain. Kalau tanya hukum lain nanti banyak-banyak hukum, nanti kita jadi pening ataupun kita tak berapa faham. Puan-puan tumpukan kepada 1-2 hukum saja. Itu sebab
dalam kelas ustaz tak akan ajar lebih daripada 2 hukum dalam satu kuliah. Paling banyak pun 2 hukum dan paling sikit 1 hukum lah hari ini. Jadi puan-puan setakat 2 hukum hari ini, sudah berapa hukum kita belajar? 2 hukum kan? Idgham ma'al gunnah campur dengan hari ini idgham bila gunnah. Bermakna sudah 2 hukum di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin. Tapi hakikat sebenarnya hukum nun mati dan tanwin ada berapa? 5. Ada 5. Maknanya berapa lagi tak belajar ni? 3. 3 penyusul akan datang. Tapi tolong fahamkan 2 ni dulu, boleh ke tidak? InsyaAllah. Ustaz, tak siapa kami nak baca Quran. Mari kita baca Quran. Kita tengok contoh-contoh dalam Quran dan saya akan tulis di kat whiteboard bagaimana tuan-tuan nak menyalin contoh yang dikatakan idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah. Okey, silakan. Hari ini kita masih baca jilid yang pertama. Jadi kalau ada pelajar bertanya, ustaz nak bawa jilid berapa untuk kelas kita? Jawapannya untuk semester ini hanya bawa jilid 1 sahaja. Jilid 2 sampai jilid 10 yang tu puan-puan tinggalkan di rumah ya. Itu kemudian kita akan gunakan. Baik, hari ini kita baca surah Al-Baqarah lagi kan? Ayat berapa? 17. Ayat 17. Oh, kat bawah sekali tu. Mataluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Betul? Okey, marilah ikut ustaz baca sama-sama. Mudah-mudahan bila kita baca Quran berjemaah, maka pahalanya pun bergaya seperti mana kita solat berjemaah, insya-Allah. Amin. Okey puan-puan, ready ya? Di bawah sekali tu. Muka surat 5 ya, masih dalam surah Al-Baqarah. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, berkenaan dengan surah Al-Baqarah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh iblis ataupun syaitan. Jadi puan-puan tolonglah bacalah ataupun pendengarkanlah surah Al-Baqarah di rumah kita. Mudah-mudahan iblis dan syaitan tidak memasuki rumah kita, tidak mengganggu diri kita, tidak mengganggu anak cucu kita ya. Dan yang kita nak berada dalam rumah kita sudah tentu malaikat. Jadi malaikat ni suka kepada ayat-ayat Quran. Maka puan-puan banyak-banyakkanlah baca ayat Quran di rumah. Ustaz, saya hanya baca 3 kul je ustaz, jadi 3 kul je. Maka bacalah 3 kul di rumah puan-puan ya. Tapi kalau boleh bacalah surah Al-Baqarah sebab surah ini memang amat sesuai dibaca di rumah kita, insya-Allah. Okey, ready? Kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Setakat tu cukup tak nafas? Cukup insya-Allah. Puan-puan sekali lagi macam kurang bersedia sedikit tadi. Sekali lagi dengar saya baca. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Sambung. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Tu dia. Sakat tu sampai ke nafas? InsyaAllah. Okey. Puan-puan, setakat ayat tadi belum ada lagi idgham ma'al gunnah maupun idgham bila gunnah. Sambung. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Rezeki perempuan jumpa idgham bila gunnah. Kat mana? Tanwin juga dengan lam pada kalimah zulumatillah. Jadi kalau puan-puan nak copy, misalnya puan-puan diminta mencari contoh kalimah yang ada di dalam bila gunnah, puan-puan tak ada pilihan, kena salin berapa kalimah? 2 kalimah. Jangan salin zulumatin, itu aja tak boleh. Puan-puan kena salin zulumatillah. Kena salin zulumatillah. Contoh ya, contoh
Zulumat. Ini ya. Zulumatil. Maknanya di sini kena salin paling tidak dua kalimah. Zulumatil kalimah pertama, la kalimah kedua. Jadi berapa kalimah di sini? Dua kalimah. Ini Ustaz tunjukkan cara nak menyalin, nak copy contoh dalam Quran. Nanti puan-puan kena buat latihan macam ni akan datang insya-Allah. Jadi puan-puan lepas dah salin ni, kalau puan-puan rajin, gariskanlah pada kalimah ni. Ni tanwin jumpa dengan lam. Kemudian kalau rajin lagi kumpulkan. Nak menunjukkan, nak bagi peringat pada kita, ini merupakan dua kalimah. Puan-puan faham ke tidak? Contoh yang pertama ni ya. Okey, sekali lagi cuba kita ulang baris yang terakhir tadi. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Oh ya, Ustaz nak tanya, Ida Ramila Puna ni dengung ke tidak? Tidak. Tak dengung bacaan ni, pandai, sambung. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik, ayat ini menguji kepahaman para pelajar. Siapa yang faham dengung dengan tak dengung. Sebab apa? Dalam ayat ni ada dengung, ada tidak. Okey. Yang dengung mula-mula cuba sebut itu dengung. Mana Ustaz tahu dengung? Sebab hukumnya wajib berunda. Nanti puan-puan belajar lah. Nampak tak min sabdu tu? Maka kena bunyi sengal. Ikut? Dengung. Ini tak belajar lagi hukum ni, tapi Ustaz khabar awal-awal nama hukumnya wajib berunda. Kemudian yang kedua, mubuk. Itu dengung tak dengung tadi? Dengung. Ini hukum minggu depan. Ini namanya hukum ikhlas. Nanti kita belajar minggu depan. Sekali lagi cuba yang kedua tu. Mubuk. Ini tanwin jumpa dengan ba. Ini hukum minggu depan. Namanya ikhlas. Yang ketiga. Bukmun. Yang ni tak dengung tuan. Tanwin jumpa dengan ain. Yang ni hukumnya pun belum belajar lagi. Namanya izhar halki. Nanti kita belajar dalam tajwid tahap 1 di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Ya, bab yang pertama ya. Insya-Allah. Kemudian satu lagi yang keempat. Cuba sebut. Umyun. Dapat tak mim mati tu? Ini hukumnya izhar, jelas. Ini termasuk dalam hukum mim mati. Nanti tuan-tuan belajar dengan ustaz. Lagi satu, yufa. Itu dengung. Ini hukum ekpak hakiki. Lagi satu, fahum lam. Yang ni tak dengung. Mim mati jumpa lam alif, hukumnya izhar syafawi. Jadi tuan-tuan nampak tak? Kita tak boleh lari daripada hukum dengung tak dengung kan? Bila baca Quran. Maknanya tuan-tuan kena lengkapkan diri tuan-tuan dengan hukum dengung dengan tak dengung. Jadi tuan-tuan jangan syahid awal daripada kelab ustaz, puan-puan belajar sampai habis hukum tadi. Boleh? InsyaAllah. Okey, mari ikut ustaz sekali lagi ayat tadi. Maknanya dengung ni ada berapa tempat tahu? 1, 2, ada 3 tempat didengungkan. Manakala yang tak dengung 1, 2, 3 juga. 3 dengung, 3 tak dengung. Dengar ustaz baca. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bagus, alhamdulillah. Tak apalah, mula-mula ni ikut je lah ustaz dulu ya. Dan apa yang ustaz cerita tadi, kebanyakan majoriti hukum tu tak belajar lagi puan-puan. InsyaAllah setelah hari nanti kita belajar ya. Okey, ayat berikutnya. Kali ini kita jumpa idgham al-ghunah pula. Ikut ustaz. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Macam-macam bunyi saya dengar kau tadi. Puan-puan, adakah itu bunyi yang sebenar? Okey, tak apalah.
Sekarang ni okey tak apa. Yang kok tu nanti saya cerita. Sekarang ni puan-puan nampak tak ada hukum idgham ma'al gunnah? Ada. Cuba khabar Pak Ustaz ada berapa? Ada berapa idgham ma'al gunnah? Cepat. Ada tiga. Yang pertama, puan-puan salin ayat ini. Kasayyibin minah. Cuba sebut. Kasayyibin minah. Okay, nak jimatkan waktu, puan-puan Ustaz tak tulis kat whiteboard, tapi puan-puan boleh gariskan ataupun copy perkataan kasayyibin minah. Sebut. Kasayyibin minah. Kasayyibin itu satu kalimah. Minah kalimah yang kedua. Jadi puan-puan betul tak dua kalimah kat situ? Ya. Betul. Nama hukumnya idgham ma'al gunnah. Pasal apa idgham ma'al gunnah? Tanwin bertemu dengan huruf mim. Yang kedua kat mana pula? Tanwin jumpa waw. Okey, puan-puan gariskan ataupun copy perkataan zulumatu wa sampai waw saja cukup. Sampai waw saja cukup. Sebab waw itu sudah menunjukkan kalimah kedua. Sekali lagi ulang. Zulumatu wa sebut. Zulumatu wa. Lepas puan-puan copy tu kan, puan-puan gariskan tanwin jumpa waw. Gariskan, kemudian bubuh sipadan pada antara tanwin dengan waw. Nak menunjukkan dia dua kalimah. Puan-puan boleh tak copy ataupun gariskan tempat yang Ustaz gambar tadi? Ustaz tak turun bawah ni. Kalau Ustaz turun bawah boleh Ustaz tengok tulisan puan-puan masing-masing tu nyalin ke tidak. Tapi kalau puan-puan tak salin, puan-puan gariskan je lah ya. Okey. Seterusnya satu lagi. Wa ra'du wa barqa. Puan-puan, hukum Quran tajuk kita ni bercampur aduk puan-puan. Kejap-kejap idgham ma'al gunnah, tiba-tiba pula kat hujung ada kok-kok pula. Kok-kok tu hukum apa? Siapa tahu? Qalqalah. Oh, kokolah. Maknanya puan-puan tak ada harapan belajar hukum kokolah dengan Ustaz ya. Tapi persoalan ni kokolah apa? Ini kata ulama qalqalah kubra. Sebut tuan. Qalqalah kubra. Kubra tu maknanya besar tuan. Besar ni maknanya kuat. Kuat tu maksudnya kita kena dengar kat telinga ni. Puan-puan tak boleh baca wa bar sikit tak boleh buat. Tak boleh. Ataupun ada yang baca wa bar terus tak bunyi apa-apa ada tuan. Allahu akbar. Dia kena begini. Wa barqa. Dengar tak bunyi kok tadi? Dengar dengan jelas pada telinga. Itu namanya qalqalah kubra. Qalqalah apa puan? Kubra. Nanti tajuk lah bukan kubra. Bukan kobra. Kobra tu ular apa puan? Qalqalah kubra. Ya. Bukan kobra. Kalau kobra tu ular gedung. Kobra. Bukan kobra ya. Kubra. Qalqalah kubra. Ya. Okey, sekali lagi diulang. Cuba kita ulang baris yang kedua. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa. Bagus. Okey, sambung ayat berikutnya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Nampaknya ada pelajar yang terlajar ataupun terkurang harakat pada fi. Fi tu puan-puan kena buat paling kurang 4. Jangan buat 2 sebab hukumnya mad jaiz munfasil. Nanti belajarlah dengan ustaz akan datang ya. Jadi fi ni cuba tengok saya baca. Saya baca 4. Fi adanihim. Sekali lagi diulang dengan ayat yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Stop kat situ. Ulang balik pada fi adanihim. Fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Tu dia. Berhenti kat situ. Wallahu muhitun bil kafirin.
ma'al-gunah dengan bila-gunah ada lagi ke tidak? Ada lagi ke tidak? Tak ada. Lamanya nak menjawab, Ustaz kejap, Ustaz tengah mencari. Jawabnya tak ada. Jawabnya tak ada, tak payah cari dah perempuan. Jawabnya tak ada. Tapi hukum minggu depan ada. Hukum minggu depan ada. Apa dia? Ikhlas. Puan-puan nampak tak perkataan? Muhitun bil kafirin. Muhitun bil kafirin. Nak tahu cerita ikhlas, datang minggu depan. Nanti saya ceritakan apa sebenarnya ikhlas dan bagaimana teknik bacaan yang sebenarnya pada ikhlas. Ya, minggu hadapan insya-Allah. Sambung. Yakadul barqu yakhfafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Nampaknya tak ada pula idgham ma'al-gunah maupun bila gunah. Sambung lagi. Wa idza awlama 'alaihim qamu. Pun tak ada juga. Sambung. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Pun tak ada juga idgham ma'al-gunah maupun bila gunah. Sambung lagi. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Oh ya, puan-puan, idgham ma'al-gunah bila gunah tak ada, ikhlas pun tak ada, tapi ada satu hukum yang akan datang kita belajar. Namanya ikhfa' hakiki. Puan-puan nampak tak kalimat syai'in qadir? Syai'in qadir. Sebagai pengenalan hari ini, nama hukum tu adalah ikhfa' hakiki. Nanti kita belajar ya. Okey, sambung. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sambung. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun tidak ada idgham ma'al-gunah maupun bila gunah. Sambung. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Puan-puan kat ujung tu jangan tak cukup nafas. Puan-puan nampak Hamzah kan kat ujung sekali kan? Hamzah tu bagi mana tuan? Bagi dua di atas. Bila wakaf, tuan-tuan kena baca dua harakat. Kenapa baca dua harakat? Puan-puan belajarlah hukum mat akan datang dengan Ustaz. Namanya mat aiwan dekat situ. Nanti kita belajar akan datang ya. Tapi buat masa ni puan-puan follow je Ustaz baca ya. Tapi yang paling mustahab, nampak tak kalimah firasyan wa sebut? Firasyan was-samaa'a. Tak payah wasabah lagi. Puan-puan ikut Ustaz baca. Firasyan wa sebut? Firasyan was. Tak payah wasabah puan-puan. Was tu jangan sebut, puan-puan sebut wa saja. Kenapa sebut wa? Sebab wa itu waw dalam bahasa Arab atau bahasa Quran dia merujuk kepada satu perkataan. Kalau tuan-tuan sebut perkataan as-samaa'a itu dah jadi kalimah lain. Jadi
Jadi puan itu sebab kita kena belajar bahasa Arab sikit-sikit ataupun belajar tafsir puan ya. Waw yang puan nampak banyak dalam Quran tu, satu je waw itu dah merujuk kepada satu kalimah, satu perkataan. Jadi nanti ni satu nak tunjukkan cara nak mengalir firasyawa. Cukup macam tu saja. Syawa dah cukup. Nanti bila puan nak copy kan, ini dah namanya dua kalimah. Firasyawa. Sebut sekali lagi. Apa hukumnya? Idgham ma'an gunnah. Mana kau tahu? Tanwin juga dengan waw. Pandai. Okey, teruskan. Oh ya, tadi puan jangan lupa tahu. Bila berhenti pada hamzah baris dua di atas, maka kamu kena baca dengan dua harakat. Bina. Sebut. Ingat hanya hamzah baris dua di atas. Jadi siapa-siapa nak lebih tahu lanjut lagi tentang hukum mat, maka letakkan diri puan-puan belajar tajwid tahap 2 insya-Allah. Sambung. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Ayat tu tak berapa panjang tapi harakatnya panjang. Ada dua tempat yang puan-puan kena baca 5 harakat. Dekat mana? Minas sama. Satu lagi ma tadi. Dengar sekali lagi saya baca ya. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Puan-puan tak boleh baca ma, tiba-tiba matikan hamzah. Tak boleh. Kalau puan-puan nak matikan hamzah, pastikan hamzah itu bukan baris dua di atas. Kalau puan-puan nampak dia baris dua di bawah, baris dua di depan ataupun baris satu, maka hamzah itu boleh kita matikan. Ya, tapi kat sini hamzah ni baris dua di mana? Di atas, maka tak boleh matikan hamzah. Puan-puan kena baca itu dua harakat. Sambung. Fa akhraja bihi الثمرات رزقا لكم وأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Sebut perkataan rizqan lakum. Rizqan lakum. Itulah perkataan yang puan-puan kena salin. Iya, idgham bila guna pandai. Ustaz nak kaji lagi dah jawab. Alhamdulillah. Okey, seronok tuan-tuan. Bila kita tahu hukum tuan-tuan, bila saya soal jawab, ustaz tak tanya pun dah kita boleh jawab. Alhamdulillah. Ataupun hati tu dah berkata, ustaz ni lah idgham bila guna pasal tanwin jumpa dengan huruf lam. Dan kalau puan nak kopi yang ni, kemudian digariskan pada tanwin jumpa dengan lam dan dibubur sepanjang padanya. Maka yang ini namanya idgham bila guna. Yang tengah-tengah ni idgham ma'al guna. Yang atas idgham bila guna. Maknanya idgham bila guna ada dua. Satu contoh idgham ma'al guna di tengah-tengah ya. Jadi puan-puan jangan keliru dengan bacaan. Sambung. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau saya minta perempuan cari contoh idgham ma'al gunah, nak salin daripada mana ke mana? Anda dawa. Cukup. Anda dawa. Sebut. Anda dawa. Dah cukup. Antum tak payah salin pun tak apa. Sebab antum sudah jadi kalimah lain. Tapi ustaz salah ke kalau saya salin juga ustaz? Saya rajin salin ustaz. Maka tak salah. Kalau puan dah rajin salin lah. Tetapi jangan lupa puan gariskan tanwin jumpa dengan waw. Sebab itulah namanya idgham ma'al gunah. Dengar tak dengar bacaan kita? Dengar. Pandai. Sambung. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum fi
Puan-puan kena berhati-hati dengan bentuk tanwin. Tanwinnya selari ke berselang? Selang. Berselang. Tengok ni. Roy bin ba ni bagi bawah kan? Bagi dua di bawah ni kena berselang. Kemudian ada jumpa mimma. Roy bin mimma. Jadi puan-puan kena cari ini kan. Ini menunjukkan berapa kalimah? 2 kalimah. Dan ada tanwin jumpa dengan mim. Berulang perkataan Roy bin mimma. Sambung. Fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu bi suratin min mithlih. Rezeki tuan-tuan jumpa idgham ma'rufah lagi. Ada berapa? Puan-puan nampak di situ? Saya nampak 2. Puan-puan nampak 2 juga? Sama lah kita. Alhamdulillah. Yang pertama kat mana? Tanwin jumpa dengan mim pada kalimah bisuratin min. Sebut bisuratin min. Nak salin, nak copy, hanya salin kalimah tersebut saja. Bisuratin min. Sebut bisuratin min. Tanwin jumpa mim. Satu. Yang kedua, kalimah yang berikutnya ikut ustaz. Mim mithlih. Mim mithlih. Itu nun mati ke tanwin? Itu nun mati jumpa dengan mim, tapi hukumnya sama tak? Ya, sama. Idgham ma'al. Puan-puan nampak tak? Di mana nun mati, di mana tanwin ya? Dan inilah namanya idgham ma'al gunnah. Sekali lagi cuba kita baca. Fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu bi suratin min mithlih. Stop. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Baik, tak ada lagi hukumnya. Teruskan muka surat sebelah tu. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar. Nampaknya ada idgham bila gunah mana? Fa in lam cukup. Tak payahlah rajin penuh nak salin semua perempuan. Tak payah, perempuan hanya salin fa'in lam. Sebut sudah memadai nun mati jumpa dengan la. Maka idgham bila guna. Nampaknya setakat hari ini ustaz setakat 2 hukum kami faham lah ustaz. Tapi cabarannya sebenar perempuan akan belajar lagi hukum-hukum yang lain ya. Jadi perempuan kena istiqamah dan sabar dalam kita menuntut ilmu insya-Allah. Sambung. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. U'iddat lil kafirin. Setakat ni tak ada lagi dah idgham ma'rufah ataupun bila gunah padanya. Sambung. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Puan-puan pun tidak ada mana-mana hukum idgham ma'rufah ataupun bila gunah. Sambung lagi. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min ثمرة رزقا
Ustaz baca. Tadi saya berhenti di skor ke ataupun saya berhenti pada qalu? Saya berhenti pada qalu. Kenapa Ustaz tak berhenti pada diskor? Sebab di situ ada satu simbol lam alif. Dan saya yakin puan-puan dulu belajar Quran masa kecil-kecil. Ustaz-ustaz kita pesan kalau jumpa lam alif kita boleh berhenti ke tak boleh berhenti? Tak boleh berhenti. Dan nama wakaf itu kalau puan-puan nak tahu namanya wakaf qabih. Cuba sebut wakaf qabih. Qabih ni dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu maksudnya tidak elok, buruk. Jadi kita ni dilarang berhenti padanya kecuali dalam keadaan tak cukup nafas. Tadi puan-puan cukup tak nafas sampai berhenti pada qalu? Cukup tak? Cukup. Maka langgarlah jangan berhenti pada diskor. Maka puan-puan seboleh-boleh jangan berhenti. Sekali lagi dengar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu puan-puan, bukankah di tengah tadi ada idgham bila guna? Mana? Tanwin jumpa dengan ra. Tanwin jumpa dengan ra. Sebutkanlah kalimahnya. Thamaratir rizqa. Sebut. Cukup. Itulah namanya idgham bila guna. Sebab kami nampak tanwin jumpa dengan ra. Maka hukum bacaannya dengung ke tidak? Puan-puan jangan pula lama-lama kat situ. Min thamaratir. Bunyi sengau pula kat situ puan-puan. Jangan ya. Sebab apa? Tanwin jumpa ra hukumnya idgham bila guna. Ustaz, saya degil Ustaz, saya nak bunyikan sengau. Maka hukum bacaan kita nanti jadi makruh. Puan-puan ya. Kadang-kadang kat situ kita tak perasan. Cuba ulang perkataan tadi. Min thamaratir rizqan qalu. Bila sebut rizqan qalu. Ada bunyi sengau tak pada qaum tadi? Ada bunyi sengau tak ni? Ada. Yang ni namanya hukum minggu depan. Ini hukum minggu depan. Kita tak belajar lagi sahabat. Puan-puan, ini namanya ikhfa hakiki. Nanti kita belajar ya. Dan puan-puan nak tahu tak? Dalam banyak-banyak hukum normatif dan tanwin ni, ikhfa hakiki lah yang paling banyak dalam Quran. Jadi puan-puan berbanding dengan hukum-hukum lain dah. Jadi puan-puan, insya-Allah sampai masa ni kita belajar ikhfa hakiki. Question balik pada qalu. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Pastikan ada bunyi lam kat ujung. Tapi lam yang puan-puan bunyikan hanya sekadar lam itu mati. Puan-puan cuba sebut lam mati. Apa yang puan-puan bunyi lam mati macam mana? Al, il, ul. Itulah bunyi lam mati. Apa pula bunyi itu? Tak apalah, puan-puan sabar lagi saya. Puan-puan kalau lam mati al, il, ul. Kalau bin mati am, in, Kalau ba mati ab, ib, ub. Gitu kaedahnya puan-puan ya. Tak apa, lain kali saya tanya puan-puan jangan salah jawab. Jadi nanti bila puan-puan baca min qabl ada bunyi il. Kenapa bunyi il? Sebab apa nak sebut lam guna lidah. Guna hujung lidah, betul. Hujung lidah kita tu dilengkungkan ke atas. Siapa tak guna lidah sebut lam salah. Ustaz, saya sebut lam tadi guna bibir. Ustaz, salah, confirm salah puan-puan. Dia kena guna hujung lidah. Cuba ulang perkataan min qabl. Itu dia. Nanti kita belajarlah apa hukum tadi ya, insya-Allah. Wa utubihi mutasyabiha. Wa lahum fiha azwajun mutahharah. Bukankah tanwin jumpa dengan mim kat situ? Apa nama hukumnya? Masya Allah, pandai puan-puan. Mudah-mudahan saya doakan puan-puan dapat pahala banyak tadi. Sebab aku baca dengan betul. Ulang suara. Azwajun mutahharah. Bibir nak tutup ke nak buka? Tutup. Kenapa tutup?
nak sebut mim Ustaz. Lagipun mim tu bersatu, betul? Maka kena tutup bibir rapat-rapat, jangan buka. Jangan renyang sedikit, tak payah renyang perempuan. Pasal apa? Nak sebut mim memang kena tutup bibir rapat-rapat. Sambung. Dan hukum bacaan kita tadi apa? Idgham ma'al ghunnah. Ustaz, cubalah Ustaz tanya kami seorang-seorang Ustaz minggu depan. Seronoklah sikit jawabnya. Tapi insya-Allah tuan-tuan, takkan saya tanya seorang-seorang. Semua jawab ramai-ramai lagi tu. Kenapa? Dulu pernah saya tanya seorang-seorang, ramai yang syahid. Syahid itu maknanya ramai tak datang. Allahu akbar. Takut nak jawab seorang-seorang. Jadi jawab ramai-ramai lah perempuan ya. Okey, sambung sikit lagi. Wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, percayalah walaupun sekadar dua hukum yang kita faham tadi, kalau kita berjaya terapkan dalam bacaan kita, saya yakin Allah akan bagi pahala banyak pada kita, insya-Allah ya. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan bacaan kita tadi dapatlah Quran ini menyelamatkan kita daripada azab kubur, dapat selamatkan kita daripada azab api neraka, dan akhirnya kita semua masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuan-tuan, minggu depan minggu depan tak ada kelas tau. Minggu depan kita holiday, cuti hari raya Aidil-Adha. Dan saya bagi pihak masjid lah ya mengucapkan selamat hari raya Aidil-Adha. Mudah-mudahan dengan semangat kita berkorban dalam kelas ini, puan-puan korbankan masa, korbankan tenaga, masa dan sebagainya untuk kita hadir kelas kita. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut hari raya Aidil-Adha bagi tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat beraya dengan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama-sama akhiri kuliah kita dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.